Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala rasulihil mustafa wa habibihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam sekali lagi sesi untuk kita sama-sama menelaah kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan anda dan keluarga berada dalam keadaan sihat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, seperti biasa, sebelum kita meneruskan pengajian kitab Al-Adhkar ini, marilah sama-sama kita beristighfar, memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada-dada kita, menenangkan jiwa-jiwa kita dan meluaskan minda-minda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pengajian kita pada minggu ini, ya, dengan bab apa yang dibaca pada pagi Jumaat, ya. Imam An-Nawawi menyebutkan, ketahuilah segala zikir dan doa yang dibacakan pada selain hari Jumaat juga adalah dibaca pada hari Jumaat. Tambahan lagi, memang disunnahkan untuk memperbanyakkan zikir pada hari Jumaat, ya, lebih-lebih lagi daripada hari-hari yang lainnya, ya. Kerana pernah diriwayatkan dalam hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa hari Jumaat itu adalah khairu yawmin tala'at fihi syams, sebaik-baik hari yang mana terbit padanya matahari, ya. Selain daripada itu, hari Jumaat juga, ya, disebutkan sebagai Idul Fuqara wal Masakin, hari perayaan untuk orang-orang fakir dan miskin. Sebab itu, ya muslimin dan muslimat, adalah merupakan, ya, di antara sunnah Nabi SAW dan juga kebiasaan dan kelaziman para salihin yang datang selepas itu adalah pada hari Jumaat, ya, apabila mereka mendapatkan kelebihan wang, harta, dan apa saja kelebihan yang ada, mereka akan menghulurkan kepada mereka yang lebih memerlukan bantuan, ya. Jadi sebab itu kita ini kalau hendak mengumpulkan, ya, sebagai contoh dalam seminggu kita ada kumpul duit-duit lebih lah dalam mungkin belanja harian kita, ya, ada wang lebih kita letak dalam tabung sebagai contoh, dan di akhir minggu itu mungkin pada hari Jumaat, ya, mungkin kita dapati ada kelebihan sedikit.
ya, maka saya galakkan sekiranya kita nak membuat sebarang derma, infak, sedekah dan sebagainya, maka hari Jumaat lah waktu yang baik untuk kita hulurkan, kerana itu adalah hari yang mana digalakkan padanya dan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari rayanya orang-orang yang miskin dan juga orang yang fakir, ya. Dan selain daripada itu, diriwayatkan juga bahawa di antara dan diriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pada hari Jumaat itu adalah hari yang mana kita amat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dalam bab ini kita akan sama-sama menelusuri sedikit tentang apa yang disunnahkan untuk kita baca pada pagi hari Jumaat, yakni selepas subuh hari Jumaat itu, ya. Kemudian atau sama ada sebelum atau selepas subuh, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan atau membaca di pagi hari Jumaat sebelum solat subuh, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa yang membaca zikir yang ringkas ini, ya, yang tadi kita juga baca pada awal, ya, setiap kelas kita, yakni maksud daripadanya astaghfirullah, aku bermohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang mana tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang maha hidup lagi maha berdiri, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat sebelum solat subuh sebanyak 3 kali, ya. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya tidak kira banyak, meskipun banyak seperti buih di lautan Allah. Ini tambahan hari Jumaat, ya. Setiap hari kita memang dah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kita ini membaca, ya, doa ataupun zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, diikuti oleh subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kita cukupkan 100 pada setiap akhir solat waktu, maka akan diampunkan dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, muslimin muslimat, begitu sekali Allah Subhanahu wa taala mengasihi, menyintai kita, dan Allah tidak ingin untuk kita ini ada sebab untuk kita termasuk terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini selalu, dan tamakkan sangat untuk kita ini selalu berada dalam keadaan suci, murni daripada sebarang noda, sebarang dosa. Dan kerana itulah kita jumpa hadis-hadis sahih seperti ini, yang mana bayangkan, ya, muslimin dan muslimat, rasanya kalau biasalah kita dalam keadaan biasa kehidupan, saya bersangka baik, tak rasalah kita yang orang biasa, muslim biasa, yang pergi kerja, balik kerja, boleh melakukan dosa sebanyak buih di lautan antara zuhur dan asar, atau antara asar dan maghrib. Saya tak rasa. Kalaupun kita ini termasuk di kalangan mereka yang kebetulan pada hari itu melakukan dosa sebanyak buih di lautan pun pada antara satu waktu dengan waktu salat yang lain, namun Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi dan disabdakan dalam hadis Nabi seperti mana saya sebut tadi, setiap waktu ada peluang untuk kita menyucikan diri kita daripada noda dan dosa. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada bertepi, yang tidak ada batasannya. Ini adalah rahmat Allah. Sama ada terpulang kita ini kemudian nak merebut rahmat Allah Subhanahu wa taala,
pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya pernah ada teman yang pernah datang mengadu, kata, "Wan, aku rasa aku ni tak ada harapan lah." Saya kata, "Kenapa tak ada harapan?" Dia kata, "Aku banyak sangat lah maksiat yang aku dah buat, banyak sangat benda salah yang aku dah buat. Aku sampai malu nak tengok masjid pun malu. Sebab bila tengok masjid, dia ingatkan aku kan dosa-dosa aku. Aku tak tahu kalau Allah boleh ampunkan pun." Saya beritahu kepada beliau, kalaulah cerita masyhur tentang orang yang dah membunuh 99 orang, kemudian termasuk 100, dilengkapkan 100 orang tu pun boleh diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada terjerumus dalam api neraka dan diberikan pengampunan kepadanya hanya kerana niat baik dia nak mula berhijrah meninggalkan tempat yang mempengaruhinya, yang menyebabkan dia melakukan banyak kesilapan dan dosa, kerana itu pun Allah takdirkan bahawa dia itu kemudian bergerak, ya kan, lebih dekat kepada negara kebaikan, dan lantas kerana itu beliau kemudian dimasukkan ke dalam syurga Allah dan diampunkan segala dosanya. Saya kata dengan teman saya, kamu belum bunuh 100 orang, tak ada pun dengan kejam, tak ada pun menzalimi orang sampai tahap demikian. Ini kan pula kita yang buat dosa-dosa yang lain, ya kan, sudah tentunya lebih lagi Allah Subhanahu wa taala nak sangat memberikan pengampunan, Allah nak sangat memberikan kasih sayang terpulang kepada kita muslimin muslimat, sama ada kita ini nak ataupun tidak meraih kasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala, menyahut seruan kasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyahutnya, Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi ingin mencurahkannya kepada kita. Ya, baik, kita sambung. Jadi pada hari Jumaat sebelum solat subuh dah terbangun awal ke, atau kita bangunlah awal sedikit sebelum subuh berapa minit, hanya untuk mudah-mudahan mendapat berkat pada hari itu, kita baca Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cukupkan 3 kali, kemudian salat subuh, ya. Nescaya akan diampunkan dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan, ya. Sambung lagi. Imam An-Nawawi menyebutkan memang dituntut juga untuk memperbanyakkan doa, ya, pada tiap-tiap kali hari Jumaat, bermula daripada terbit fajar hinggalah kepada tergelincirnya matahari. Kenapa kita ini digalakkan untuk berzikir, memohon pengampunan, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca doa-doa yang ada kebaikan yang kita mohon padanya, rahmat Allah, pengampunan Allah, redha Allah Subhanahu wa taala, syurga Allah, perlindungan Allah daripada api neraka, daripada syaitan, daripada anasir keburukan. Kenapa? Soalan besarnya kenapa? Imam An-Nawawi menyebutkan kepada kita, ini adalah dengan harapan daripada mula subuh sehinggalah saat tergelincirnya matahari, perbanyakkan zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada hari Jumaat akan ada suatu waktu yang mana dinamakan sebagai sa'at al-ijabah, saat di mana doa akan diperkenankan, permohonan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang kita minta, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, maka digalakkan. Ulama ada khilaf, ya, tentang sa'atul ijabah pada hari Jumaat. Ada yang mengatakan selepas terbit fajar, ya kan, dan sebelum terbit matahari, maknanya lepas subuh sehingga sebelum terbit matahari. Ada yang mengatakan selepas terbit matahari. Ada yang kata sa'atul ijabah, waktu doa diperkenankan Allah pada hari Jumaat itu adalah sesudah zawal, yakni sesudah masuk waktu zuhur biasa, ya. Dan kemudian bila tatkala imam naik ke atas mimbar, duduk di antara dua khutbah, ya. Dan ada juga yang berpandangan bahawa sesudah masuk waktu asar. Kenapa? Kerana memang ada hadis daripada Nabi SAW yang menyebutkan bahawa saat ijabah itu adalah berlaku pada waktu asar, ya. Jadi, dan ini adalah pesanan Imam An-Nawawi, dan guru-guru saya sendiri memesankan bahawa bila kita ini, ya, mula
untuk mencari waktu ijabah, usahakanlah sepanjang hari daripada subuh sampailah tergelincir matahari, ya kan, pada waktu petang, maghrib, kita perbanyakkan berdoa pada setiap jam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kata kita dapat menemui saat al-ijabah, saat di mana doa kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akan terkabul permohonan dan permintaan kita. Ya, baik. Kalau menurut pandangan Imam An-Nawawi sendiri, ya, pada beliau yang sahih bahkan yang betul sekali, yang tidak mungkin lain dari itu ialah apa yang sabit dalam Sahih Muslim daripada Abu Musa Al-Ash'ari, bahawa Nabi SAW menyebutkan ianya antara duduknya imam di atas mimbar sehinggalah ia memberi salat atau memberi salam daripada salatnya. Berarti pada saat imam menaiki mimbar Jumaat, pada waktu itulah bermulanya waktu ijabah, waktu yang mana doa diperkenankan Allah Subhanahu wa taala sehinggalah akhir dan beliau ini selesai melaksanakan solatnya. Ya, baik. Kita sambung seterusnya. Bab apa yang dibaca sesudah terbit matahari. Ya. Kami meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni, kata Imam An-Nawawi, dengan isnad yang dhaif daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, perasannya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya, bila beliau meriwayatkan hadis-hadis yang ada kedhaifan padanya dengan sanad yang dhaif, beliau akan sebutkan. Kalau beliau tak sebutkan, itu berarti hadis itu sama ada sahih ataupun hadis itu hasan, paling kurang berarti tidak ada masalah padanya. Tapi paling kurang kalau ada dhaif, beliau akan sebutkan ini hadis dhaif. Tapi meskipun demikian, dan beliau adalah ulama hadis, beliau menulis mengarang syarah atau mensyarahkan kitab Imam Muslim, menerangkan, menjelaskan kitab Sahih Imam Muslim, beliau sebagai pakar hadis pun masih memuatkan kitab atau hadis yang bersanad dhaif di dalam kitab Al-Adhkarnya. Bukan saya nak mengatakan bahawa kita menggalakkan semua pakai hadis dhaif saja, tidak. Tapi kita juga tidak menolak hadis-hadis dhaif bila datang kepada perkara-perkara fadail, perkara-perkara amalan-amalan tambahan, ya, itu kita boleh gunakannya. Jadi diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang dhaif, telah berkata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila terbit matahari beliau akan sentiasa membaca doa ini. Doa ni agak panjang, ya, siapa yang ada kitab Al-Adhkar cetakan Pustaka Nasional boleh lihat pada muka surat 185, ya. Kemudian disebutkan di sini doanya berbunyi, Alhamdulillahilladzi jallalna al-yawma afiyatah wa jaa bisyamsi min matla'iha Allahumma asbahtu ashhadu laka bima shahidta bihi li nafsik wa shahidat bihi malaikatuk wa hamalat arshik wa jami'u khalqik annaka antallahu la ilaha illa antal qa'im bil qist لا إله إلا أنت العزيز الحكيم اكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي هي معيشتي وأصلح لي آخرتي التي هي منقلبي. Yang bermaksud Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memakaikan kami keafiatannya, maknanya telah menyarungkan kita dengan keafiatan, kesihatan, kepemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini. Sebab bila kita dah dapat bangkit pada awal pagi dalam keadaan sihat walafiat, dapat salat subuh sehinggalah matahari terbit, Alhamdulillah, kita berarti kita sudah berada dalam keadaan yang mana sehingga waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelimuti kita dengan
pemeliharaan dan juga keafiatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah di atas perkara itu. Kemudian sambung lagi, dan dia telah mendatangkan matahari atau menerbitkan matahari daripada tempat terbitnya. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku bangkit pada pagi hari ini dalam keadaan menyaksikan bagimu dengan apa yang kau saksikan untuk dirimu, dan seperti apa yang disaksikan oleh para malaikatmu dan para pemikul arasmu serta sekalian makhlukmu, bahawa annaka antallah, sesungguhnya engkau adalah Tuhan, ya, dan tiada Tuhan melainkan engkau yang menegakkan keadilan, tiada Tuhan melainkan engkau, Tuhan yang maha perkasa, maha bijaksana. Uktub li syahadati, dan catatkanlah bagiku penyaksianku sesudah penyaksian para malaikatmu dan para ahli ilmu pengetahuan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, engkaulah yang maha sejahtera, daripadamu datangnya kesejahteraan, wa alaikassalam, dan kepadamu juga kembalinya kesejahteraan. Aku memohon kepadamu, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, agar engkau mengkabulkan doa kami. Pada awal hari lagi kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkabulkan permohonan dan permintaan kita sejauh sebelum ini dan yang akan datang selepas ini, ya. Dan memberikan kepada kami permohonan kami, dan kau mencukupkan bagi kami kepada sesiapa yang kau mengayakannya daripada kami, daripada makhlukmu. Maksudnya, kadang-kala muslimin dan muslimat, kita tidak mahu berharap kepada orang yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak mahu kita mempunyai kaitan dengannya. Jadi kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita tidak mahulah sehingga rezeki kita ini diambil daripada sumber yang tidak baik, yang kurang baik, ya, daripada jalan yang tidak benar, ya, daripada kita ini kemudian disokong dan dibantu oleh kawan-kawan yang boleh menjerumuskan kita kepada kancah mendapatkan rezeki yang tidak baik, yang boleh menyebabkan kita ini kemudian kerugian dan sebagainya di dunia dan juga di akhirat. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, kau lepaskan kita semua daripada perlu bergantung kepada orang-orang seperti ini, yang mana engkau ini telah lepaskan kami daripada mereka, ya. Dan aslih li, perbaikilah bagiku agamaku, alladhi huwa ismatu amri, yang mana ia ini merupakan penyelamat urusanku, ya. Saudara muslimin dan muslimat, jika kita ini tidak mempunyai apa lagi dalam dunia ini, seandainya ditakdirkan kita ini tidak mempunyai apa lagi di dunia ini, jangan sampai kita terlepas atau melepaskan pegangan agama kita. Muslimin muslimat, kita kalau mempunyai pegangan agama, tak kiralah mana pun kita pergi, apa jua ujian dan cabaran yang kita hadapi, siapa sahaja yang kita bertemu dengannya, apa sahaja pekerjaan yang kita lakukan, kita insya-Allah taala akan menjadi orang yang baik, orang yang dipandu Allah Subhanahu wa taala, orang yang terpandu oleh nilai dan etika keagamaan, baik dalam pekerjaan, pembelajaran, rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya. Sebab itu saya sering ceritakan, Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, beliau ini pernah diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan segala-galanya yang manusia boleh bayangkan. Sebelum beliau kehilangan semuanya, beliau ada semuanya. Beliau ada kekayaan yang luar biasa, beliau ada anak-anak yang menggembirakan beliau, ya. Beliau mempunyai kesihatan yang sempurna, alhamdulillah. Tapi kemudian Allah mengizinkan bagi syaitan dan iblis untuk kemudian merosakkan Nabi Ayyub dari tiga sudut ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kepada iblis, Allah kata, aku boleh, dan ini kita boleh baca dalam kitab Qisasul Anbiya, cerita-cerita Anbiya atau kisah-kisah Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibn Kathir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada iblis, kamu boleh merosakkan perkara fizikal yang ada pada Ayyub alaihissalatu wassalam, hambaku, tapi satu perkara yang kamu tidak boleh merosakkannya,
dan kamu tidak boleh sentuh dan aku tidak akan izinkan kamu melakukannya adalah kamu tidak boleh menyentuh hatinya. Kenapa? Sebab pada hatinya lah terletak keimanan. Pada hati beliau inilah terletak keimanan. Kenapa Allah izinkan bagi iblis untuk melakukan demikian? Itu penting sebab dia ada kaitan dengan apa yang saya nak sebutkan ini. Pegangan agama itu adalah penting. Syaitan atau iblis meminta izin atau mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Ayub ini dia bolehlah saja menjadi hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang taat sebab dia ada semuanya. Ada harta, ada keluarga, ada kesihatan, cukup semuanya. Bahkan lebih lagi. Sebab tu dia boleh jadi hamba kamu yang beramal soleh. Cubalah kau ambil salah satu daripadanya. Ya kan? Maka nescaya dia ini tidak akan mahu beriman dengan kamu. Tapi Allah tahu Nabi Ayub AS, beliau adalah seorang Nabi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan bukan hanya kepada iblis, tapi kepada kita semua, bahawa kalau dalam yang kita simpan dan kita pelihara dan kita pertahankan adalah pegangan agama kita dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira apa pun yang datang, kita akan dapat melaluinya. Dan di sinilah Allah izinkan kepada iblis, ambillah apa yang kamu nak lakukan kepada dia, lakukan. Nescaya beliau ini akan tetap beriman. Jadi pada kali yang pertama, ketika itu iblis merosakkan semua hasil tanam-tanaman dan harta-harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub AS. Habis semuanya, tak ada tinggal apa pun untuk beliau dan anak serta keluarganya. Kemudian datang iblis bertemu beliau, menyamar dalam keadaan sebagai seorang manusia dan berkata, kamu macam gini pun kamu masih lagi nak taat kepada Tuhan kamu. Kamu sujud pada beliau, kamu salat kepada beliau, kamu sembah dia, tapi beliau membiarkan semua harta kamu habis, ya, hancur binasa. Beliau kata sesungguhnya itu adalah hanya pinjaman dan milik beliau, yakni milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku ini bukanlah hanya kecuali seorang hamba yang akan tetap bersyukur dan taat kepadanya. Langsung saja Nabi Ayub sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, marah iblis. Iblis pergi pula round kedua. Dia kemudian menghancurkan dan mematikan semua anak-anak Nabi Ayub AS. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, bayangkan kita ini, kalaulah anak kita demam saja, batuk saja, masuk hospital saja, kita dah rasa betapa hati kita ni tak senang, betapa kita rasa sedih sangat, terkesan sangat, ya kan, dengan penderitaan yang anak kita lalui, kesakitan yang anak kita rasakan. Kita tengok saja dah tak boleh dah, ada sebagian kita dah nangis-nangis dah, ya kan, kita tengok anak macam tu kan. Tapi ini Nabi Ayub diuji dengan semua anak-anaknya dimatikan, dibunuh oleh iblis alaihi laknatullah. Ketika itu beliau datang berjumpa Nabi Ayub, menyamar lagi dan kata, di mana Tuhan kamu yang kamu sembah? Kamu sembah Allah, kamu sembah Tuhan kamu, tapi Tuhan kamu ini membiarkan dulu harta kamu rosak, sekarang anak-anak kamu pula semuanya mati. Nabi Ayub AS menjawab dengan jawapan yang sama, bahawa beliau tetap akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hinggalah pada kali yang ketiga, Ayub iblis kembali kepada Allah dan Allah kata, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahawa hamba-Ku ini adalah termasuk orang-orang yang memang ikhlas beriman kepadaku. Ikhlas beriman, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Nak tahu ikhlasnya kita ini pada keimanan kita dengan Allah adalah apabila kita ini diuji Allah dengan diambil semula sebahagian daripada nikmat kita. Tidak kiralah nikmat orang yang tersayang, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat bakat, nikmat kesihatan, apa saja nikmat yang Allah berikan pada kita. Bila Allah tarik nikmat itu, lihat kepada keadaan kita. Pada saat kita itu ditarik nikmatnya, seandainya kita memberontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, benci Allah Subhanahu Wa Taala, wal'iyadu billah, ketika itu ketahuilah kita mesti tengok semula keadaan keimanan kita. Adakah keimanan kita ini hanyalah ada bila adanya kesenangan, keselesaan, kelapangan dalam hidup, atau bila kita rasa susah sikit saja, keimanan kita hampir luput, habis,
dijilat oleh api kemarahan dan sebagainya. Sebab orang yang ikhlas beriman, susah atau senang, dia akan memilih untuk mengatakan dan mendidik dirinya bahawa apa sahaja yang berlaku itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, saya ingin berkongsi sedikit pengalaman peribadi. Bapa saya baru saja meninggal dunia kurang daripada 40 hari yang lalu, dan kurang daripada 40 hari kemudian selepas kewafatan atau kemangkatan almarhum bapa saya, datuk saya iaitu bapa kepada bapa saya yang merupakan guru awal saya kemudian pula pergi kembali ke rahmatullah. Saya tak dapat bayangkan sebelum itu betapa susahnya untuk melaksanakan salat untuk mereka, melaksanakan tanggungjawab mentalqinkan mereka, untuk memandikan mereka sebagai khidmat terakhir kita. Namun saya teringat pesan saya kepada siapa saja bahawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna, dan sesungguhnya kita ini semua, ilaihi raji'un, akan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada apa yang perlu kita terlalu sedihkan. Ya, bersedihlah kita. Itu adalah rahmah Nabi SAW pada saat kematian anaknya sendiri, kewafatan anaknya sendiri Ibrahim. Nabi menangis. Kemudian masuk seorang sahabat bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, tanya, wahai Rasulullah, adakah kamu menangis? Kamu juga sebagai Nabi menangis? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, ini adalah rahmah, innaha rahmah. Kalaulah bayangkan kita ni tengah sedih, mata tak boleh nangis, tak boleh nak meraung, tak boleh nak lahirkan kesedihan kita, saya rasa kita ni boleh jadi tekanan, boleh jadi gila katnya. Tapi ternyata dengan kita menangis, menitiskan air mata, kesedihan kita itu dapat diredakan, ya kan? Dan kemudian kita bergerak terus ke hadapan, memohon yang baik, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui waktu yang paling sesuai dan berapa lama yang paling sesuai untuk seseorang itu berada di atas muka bumi ini. Dan kita mohon mudah-mudahan keberadaan kita di atas muka bumi ini adalah keberadaan yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sambung lagi. Kami meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sebagai hadis mauquf bahawa dia menyuruh seorang memerhatikan waktu terbit matahari, dan apabila dia diberitahu bahawa matahari sudah terbit, Abdullah bin Mas'ud minta kepada seorang, cuba kamu perhatikan bila waktu matahari terbit, saya kamu beritahu aku, ya. Jadi pada waktu apabila matahari terbit, ya, dan beliau kemudian diberitahu, wahai Abdullah, sesungguhnya matahari telah terbit, ya. Maka ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membaca, alhamdulillahilladzi wahaba lana hadzal yawm wa aqalana fihi atharatina. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi wahaba lana hadzal yawm, yang telah mengurniakan kepada kita hari ini. Saya dah sebut banyak kali sebelum ini, setiap hari baru yang kita dikurniakan padanya, bersyukur muslimin muslimat. Setiap hari yang baru adalah setiap peluang yang baru juga untuk kita menjadi orang yang lebih baik, untuk kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita berbuat lebih baik kepada keluarga kita, memohon maaf daripada orang-orang yang telah kita salahi atau kita lakukan kezaliman dan kesilapan padanya, langsaikan hutang kita sejauh mungkin, ya kan? Dan kita untuk tambahkan amalan kita. Setiap hari yang baru itu adalah satu kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai diriwayatkan dalam Al-Quran bahawa orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan mereka ini kerugian kerana tidak beramal, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon daripada Allah supaya dapat dikembalikan mereka ini semula ke dunia, supaya mereka kemudian dapat melakukan kebaikan. Tapi terlambat muslimin dan muslimat. Pada saat nyawa kita telah berada di kerongkongan, terlambat, ya, tidak akan ada waktu kembali lagi. Maka selagi anda sedang dan dapat mendengar ceramah ini,
dan apa juga kebaikan yang datang selepasnya, mudah-mudahan maka teruskan usaha untuk kita ini memohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau ajarkan alhamdulillahilladzi wahabana hadzal yawm wa aqalana fihi atharatina, yang bermaksud dan telah meringankan daripada kami segala keterlanjuran kami. Ya. Sambung lagi, bab apa yang dibaca apabila matahari telah terbit tinggi. Tadi itu doa yang dibaca apabila saat terbit, sesudah terbit saja matahari, baca doa yang ni, alhamdulillahilladzi wahabalana hadzal yawm wa aqalana fihi atharatina. Kemudian apabila matahari dah terbit tinggi, ya, diriwayatkan juga, ya, daripada Amr bin Amrasah radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya beliau telah bersabda, yang bermaksud tiada matahari meninggi lalu tertinggal apapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, melainkan semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla serta memujinya, kemudian kecuali apa yang berlaku daripada syaitan dan manusia-manusia sombong daripada anak Adam. Lalu aku bertanya, siapakah dia orang-orang yang sombong daripada anak Adam itu? Maka jawabnya ketika itu, ini jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang jahat daripada kalangan makhluk-makhluknya. Maksudnya apa? Muslimin muslimat, bila sahaja matahari sudah terbit tinggi, ya, tidak ada satu makhluk Allah pun di muka bumi ini, selain daripada Bani Adam, anak Adam, manusia, ya, yang pasti akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan bertahmid. Paling kurang subhanallah, alhamdulillah, paling kurang itu yang bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Orang yang tidak bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala itu diumpamakan adalah, yang pasti tidak akan, adalah termasuk syaitan, ya, dan juga seburuk-buruk anak Adam atau seburuk-buruk manusia. Sebab telah dikurniakan kepadanya hari yang baru, beliau dapat bangkit padanya, dapat bertaubat, dapat peluang untuk melakukan kebaikan, dapat peluang untuk memperbaiki segala kesilapan, dapat peluang untuk memperbaiki keadaannya, dan juga meninggikan peluang untuk dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kemudian tidak bersyukur kepada Allah atas hari yang baru. Dia tidak mengucapkan subhanallah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah beliau ini seorang yang sombong. Sebab dia akan rasa bahawa ini memang bahagian aku. Tidak. Muslimin muslimat, usia yang dikurniakan Allah kepada kita itu rahmah. Kerana Allah masih sayanglah kepada kita, Allah berikan masih lagi kepada kita. Kalau Allah dah tak ada lagi, Allah akan ambil kita cukup, Allah pendekkan dan Allah ambil kita kembali. Tapi setiap hari baru adalah peluang baru, maka jangan kita sia-siakan dan jangan kita sombong, ya. Baik. Bab seterusnya adalah apa yang dibaca sesudah tergelincir matahari sehinggalah sampai waktu asar, ya. Imam An-Nawawi menyebutkan telah berlalu sebelum ini apa yang patut dibaca apabila kita memakai pakaian, apabila kita keluar dari rumah, masuki tandas, keluar tandas, berwuduk, menuju ke masjid, tiba di pintu masjid dan sebagainya, ya, hinggalah habis kita solat. Juga mustahab atau dituntut untuk kita memperbanyakkan zikir, kata Imam Nawawi, dan selainnya daripada ibadah-ibadah selepas tergelincir matahari. Kenapa? Kerana apa yang telah kami riwayatkan daripada kitab Imam At-Tirmidzi daripada Abdullah bin Sa'ib bahawa radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat 4 rakaat selepas tergelincir matahari sebelum waktu zuhur. Ini sebab sebahagian ulama, ya kan, menyebutkan, ya, selepas tergelincir matahari dan sebelum waktu zuhur, maknanya sebagai contoh, kita ini, ya, membaca ataupun kita melaksanakan solat, ya, sebanyak 4 rakaat, katakan selepas azan zuhur dan sebelum solat zuhur, ya kan, kita membaca kita melaksanakan solat 4 rakaat. Ditanya,
Kenapa beliau melakukan demikian? Maka Nabi SAW menjawab, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Kenapa ya Nabi SAW melaksanakan 4 rakaat solat sunnah ya? Sebab itu adalah merupakan saat atau waktu yang dibuka padanya pintu-pintu langit. Maka Nabi sebutkan, maka aku suka untuk beramal, dan agar amal-amalku pada waktu dibuka pintu langit itu, ada yang amal-amalku yang naik diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, waktu zuhur ni, waktu lunch lalu, ya kan, pukul 12 lebih itu dah lepas tergelincir, mula tergelincir lepas zuhur tu, itu waktu yang baik, ya kan. Kalau dapat, solatlah 4 rakaat solat sunnah, dan kemudian ya, kita banyakkan zikir sekurang-kurangnya. Kalau tak dapat solat mungkin di tempat kerja dan sebagainya, zikir. Sebab Imam Nawawi menyebutkan memang sangat dituntut untuk memperbanyakkan zikir sesudah menunaikan solat zuhur, kerana umumnya makna firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ghafir ayat 55, a'udzu billahi minasyaitanir rajim wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, yang bermaksud dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu petang dan juga pada waktu pagi. Maksud al-'ashyi di sini ya, al-'ashyi itu adalah bermula daripada waktu tergelincirnya matahari hinggalah terbenamnya matahari. Daripada tergelincir matahari waktu zuhur sehinggalah terbenam matahari, maknanya waktu maghrib. Maka untuk kita amat digalakkan agar kita memperbanyakkan tasbih dan juga bertahmid, memuji Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan kita berhenti di sini dahulu ya. Pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita dan beri taufik dan hidayah serta panduan untuk kita dapat mengamalkan apa sahaja yang telah kita petik bersama daripada kitab Al-Adhkar ini, dan mudah-mudahan Allah memberkati ilmu kita dengan amalan yang sempurna. Saya mohon ampun dan maaf atas segala kesilapan. Sekian, dan sehingga kita bertemu pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.